Kita mula majlis dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey, kelas malam ni berkenaan indikator yang biasa digunakan. So tujuan indikator ni adalah untuk membantu kita untuk membuat analisis carta saham dan juga untuk membantu kita untuk membuat entry dan TP, cut loss dan sebagainya lah. Okay. Nampak ke skrin ni? Saya macam mana nak tengok ni? Ada komen beberapa kata yang suara kurang dengar slow ha. Alamak. Halo. Nak kena dekat lagi ni. Jelas ke? Cuba komen. Okey sikit. Okey sikit. Oh. Okey. So kelas malam ni berkenaan indikator. Saya akan cover 3 indikator, RSI, MACD dan juga volume lah. Okay, clear Okay, indikator yang kita biasa gunakan antara 3 tadi. So pertama sekali adalah RSI. Okay, RSI kita gunakan benda ni untuk kita tahu nilai sesuatu saham tu dah oversold ataupun overbought. RSI ni adalah Relative Strength Index. Yang buat benda ni adalah J. Wallace Wilder. Untuk yang RSI ni kita ambil biasanya dia ambil setting untuk 14 hari average. Kalau contoh kita pakai time frame tu adalah daily, so dia kira 14 hari lah. Kalau kata kita guna untuk weekly, dia akan kira 14 batang candle bersamaan 14 minggu. Untuk RSI saya terus tunjuk kepada chart di mana zone overbought dan juga zone oversold lah. Ini adalah RSI yang kedua ni yang ada color purple dan juga line-line ni. So RSI dia ada zone purple adalah zone yang di mana RSI ni untuk kita membuat jual beli lah. Maksudnya kalau kita pakai indikator ni untuk bantu kita, bila dia masuk je ke zone 30 baru kita start membuat belian. Dan kalau dia turun dari zone 70 kita boleh jual lah. Okay, kita tengok kat sini, ni adalah RSI sahaja tanpa chart. Kita tengok garis kat sini tepi ni, dia ada 30, sini 70. Okey. Atas sekali adalah 100 lah, dia sampai 100. Biasa kita guna RSI dari 0 hingga 100, tapi yang 30 hingga 70 ni biasa kita guna untuk jual dan belilah sesuatu saham tu. Okey, kita tengok kat sini dia melepasi, kalau contoh sini zone 30 hingga zone 70 adalah untuk buat trading. Melepasi zone 70 dia dah oversold lah, overbought. Kat atas ni overbought,
So dah terlebih beli, dah ramai membeli sampai satu tahap yang membeli ni nak menjual pula. So bila dia dah start nak menjual, dia akan masuk ke overbought. So kat situ orang-orang yang dah beli awal dia akan jual lah. So nilai saham akan start turun dan akan masuk balik ke zone yang purple ni lah. So saya tunjuk kat mana kalau guna RSI kita nak buat jual beli. Okay, saya besarkan sikit. Contoh kat sini RSI dari 50 kebiasaannya orang beli kalau yang jenis nak lama, trader yang jenis investor yang jenis. So kita ada beberapa jenis trader yang kelas sebelum ni seperti investor, swing dengan short term. So kebiasaan kalau yang jenis investor ataupun swing, dia akan start membeli bila contoh RSI tu turun melepasi 30 dan dia nak naik semula. So dia akan beli kat sini kata contoh. So kat sini dia akan start membelilah. Dia beli, tapi bila RSI ni tak lepas pun 50. Sebab RSI bila dah lepas 50 baru dia akan terus ke atas lah. Dia akan mula membuat kenaikan untuk ke atas. So kat sini tak lepas, dia turun balik. So kalau kata contoh sini dah jual, sini beli balik, naik, okay, sampai ke sini dah turun melepasi 50 balik, jual lah. So antara yang biasa yang dibuat, kita beli bawah ni dan kita akan jual bila dia dah start 70, atas 70 ni dia nak turun masuk ke zone 70 balik, ke zone purple ni. So biasa kat sini orang akan jual balik lah. RSI sesuai TF berapa, boleh je TF berapa pun. Kita tengok kalau contoh RSI ni dia, kita boleh guna TF, tak kisah mana-mana TF, tapi nak kena tengok kalau kata contoh volatile lagi kita nampak lah benda tu. Boleh guna je. Maknanya TF biasa kita guna benda ni weekly, daily dengan 4 jam sajalah untuk bursa. Sebab bawah pada 4 jam tu biasa nilai saham tu tak volatile sangat. Jadi kita tak nampak lah pergerakan dia yang jelas. Okay, kita tengok yang zone tadi 30 ke 70. Ini adalah panggil zone neutral lah. Zone neutral berlakunya pembelian. Dan yang paling paling laju bila dia start nak naik sini, start pembelian dia akan naik. Okay. Bila dia dah lepas 70 dia akan start turun balik lah. Satu lagi zone adalah zone 50. Ada juga orang buat trading di zone 50. Dia main zone 50 ke atas. Bila masuk nak naik ke zone 50, ni kita tengok kat sini. Sekejap saya besarkan. Okay, dia dah start dari turun nak naik semula ke atas melepasi zone 50. Okay, so kita beli kat sini sampai 70 dia tak lepas. Bila RSI tu kata dah start nak menurun, kat sini kita tak nampak sebab dia sampai tinggi, kita tak tahu kan dia nak turun ataupun dia nak terus ke atas lagi. So mungkin boleh guna time frame kecil sikit. Kita tengok tadi 18 Jun pukul 8 pagi. Kalau time frame lagi kecil, kita tengok dia naik sampai sini baru dia start turun. Start turun ni pukul 8 suku. So ni saya guna chart crypto sebab saya nak tengok dia punya lagi cepat lah. Crypto ni dia punya chart lagi volatile. Kalau kata contoh kita guna bursa punya boleh. Kita tengok cuma kita tak nampak sangat lah sebab kita tengok market time frame daily. Okay, bursa bursa tak berapa nampak. Nampak macam sideways saja. Okay, yang ni boleh nampak lah. Kita guna time frame daily. Okay, kalau untuk bursa kita boleh guna time frame daily, di mana kalau kata contoh RSI yang sesuai untuk kita entry tadi, bergantung pada jenis trader. Ada yang suka start nak masuk ke zone 30 dah start beli. So kalau kata contoh kat sini, dia start beli kat sini lah. Dia beli, dia tunggu sajalah, tunggu sampai zone melepasi zone 70 dan nak masuk balik ke 70 baru dijual. So
So ni kalau satu contoh. Satu lagi yang menggunakan zone 50. Okey, kat zone 50 pun boleh. Kata contoh sini, nampak tak? Okey, dia masuk zone 50, turun balik ni. Sekejap. Okey, turun balik, tak lepas zone 50 dan start naik balik. So kat sini pun boleh beli. Dia beli, mungkin jual sampai kat dia cari hujung lah. Sini ataupun kat sini. Ataupun kat sini boleh jual. So ni adalah menggunakan RSI sahaja. Kalau bagi saya, indikator ni tak semualah tepat maksudnya. Bukan 100%. So kita nak kena ada trading plan juga untuk kita beli ataupun exit ataupun cut loss. So nak kena ada trading plan. Kita tak boleh bergantung pada indikator semata-mata. Okey, itu part RSI. Jelas ke yang RSI ni? Okey, jap saya baca komen. Okey, maximum profit kalau based on RSI ni nak kata 70 pun tak. Kadang-kadang dia boleh lepas, kadang-kadang dia tak lepas 70. So bila dia menghampiri 70 tu nak kena berjaga-jaga lah. Maksudnya berjaga-jaga ni mungkin satu cara kita kena monitor. Kita kena tengok lah chart tu, tak boleh terlepas pandang. Satu lagi kita guna trailing stop lah. Maksudnya kalau dia tak lepas lagi, kita tunggu. Bila dia dah lepas, kita terus set trailing stop. Tapi trailing stop tu nak kena ada trading plan. Kita tak boleh gunakan RSI semata-mata. Kita takut bila kita set RSI tu, kata contoh dah lepas ini dan nak turun balik, kita dah set trailing stop berapa. Tapi sebenarnya harga saham tu boleh naik lagi tinggi. Mungkin based on support dan resistance lah. Kita tengok pula support resistance. So nak kena ada trading plan, nak kena gabungkan. Yang ni kelas esok baru gabungkan semua sekali untuk set up easy trade tu. So yang malam ni saya cover untuk indikator sahaja bagi penerangan. Okay, RSI ada apa-apa soalan ke atau apa, boleh komen. Saya cuba jelaskan yang mana saya tahu. Okay, tak ada, kita teruskan ke indikator seterusnya, MACD. Okay, MACD ni singkatan daripada Moving Average Convergence Divergence. Ni juga kita pakai untuk petunjuk belian dan jualan lah. MACD ni kita nak tahu momentum harga tu nak menurun ataupun nak menaik. Yang ni untuk short term saja kita boleh tahu. Maksudnya untuk short term kita nak tahu trend tu akan naik ataupun trend tu akan turun lah. Okay, RSI dia ada RSI pula, MACD dia ada dua line, biru dengan kuning ataupun orange tu. Kuning rasa tu. Biru, kuning, lepas tu dia ada histogram. Histogram tu ada 4 color. Hijau, hijau muda, merah pekat dengan merah muda. Macam mana kita nak guna MACD ni, saya akan tunjuk di chart sekejap lagi. Okay. MACD line biru dia menggunakan 12 hari EMA hingga 26 hari EMA lah. Yang line orange tu yang standard setting 9 hari EMA daripada MACD line. Lepas tu ada histogram. Signal line tu kita tengok yang bulat-bulat A, B, C, D tu. Maksudnya dia cross. So saya akan cerita dan tunjuk di chart bagaimana nak tengok yang tu. Dia cross, fungsi dia apa. Okay. Okay, saya tunjuk chart dulu lah. MACD tadi line, okay ni orange. Tak apalah color apa pun. Biru, orange dengan histogram. So, satu lagi indikator yang boleh kita gunakan adalah MACD untuk membuat petunjuk jual beli kita. Cara nak guna MACD ni, kita tengok dia dari atas turun ke bawah dan nak naik balik. Histogram start hijau. Syarat dia macam ni.
histogram hijau, line biru, cross line orange, melepasi line kosong. Ni line kosong ni. Kita tengok. Kalau dia duduk kat bawah ni, walaupun dia cross, tak payah beli, tak apa. So yang ni kita tak tahu lagi dia punya trend macam mana, momentum dia. Adakah dia betul-betul nak naik ataupun belum. So kalau kata contoh dia dah menghampiri kat sini, histogram tu hijau pekat, line biru kat atas, line orange kat bawah. So menunjukkan trend tu ada momentum untuk naik lah. So kalau sebaliknya macam yang kat atas ni, kita tengok sini, okay, kita nampak momentum dia start. Biru, cross orange dan dekat dengan line kosong, histogram mula hijau. Hijau pekat ni. So kat sini kita dah boleh start beli. 27 April 21. Okay, kita start beli, dia naik. Dan kat mana nak jual? Nak jual kebiasaannya kalau kita tengok satu petanda dead cross ni. Death cross ni biru dah ke bawah, orange ke atas. Sini boleh jual. Ataupun kalau nak tengok awal lagi, buka time frame lagi kecil lah. 4 jam ataupun kita dah tengok di MACD ni pun line biru dah mula cangkuk dia menunjukkan ke bawah dah tu. Line dia dah menunjukkan nak buat penurunan ke bawah. Mungkin boleh jual jugalah. So yang tu kalau menggunakan MACD sahaja. Okay, kita cuba buka 4 jam. Kalau 4 jam dia akan tunjuk awal lagi. Sini 12 Mei. Kita jual kata contoh 12 Mei. Kalau kita buka time frame lagi awal 4 jam. Mana ni? 12 Mei tadi. Okay, kita tengok 12 Mei. 12 Mei. Okay, kat sini. Okay, kat sini lagi. 11 Mei pukul 4 AM lagi. Dah tunjukkan 11 Mei 12 AM dah tunjukkan line biru tu dah melepasi line orange lah. Dah turun ke bawah. Histogram pun dah start merah. So kalau kata kita buka time frame lagi kecil, dia agak banyak noise lah. Kata dia terlalu cepat. So nak MACD ni dah cross. Lepas tu kat sini kita dah nak start beli balik. Dia mendekat, dah dekat ni. Lepas tu nak jual balik. Tengok tak jadi naik, nak kena jual balik. So guna time frame yang kita selesa lah. Kalau bursa biasa kita guna 1 hari dengan 4 jam untuk MACD lah. Okay, saya tunjuk yang bursa punya. Okay, macam ni SC build ni. Kita tengok dia start dash cross kat sini. Harga saham pun start turun lah. Dan dia start naik balik kat sini. Kita tengok line biru dah cross orange, histogram hijau. Tapi hijau dia sekejap saja dah jadi pudar balik. Hijau muda sikit ni. So dia turun balik lah. Okay, kat sini pun kalau kita baca based on apa yang akan berlaku ni, mungkin dia akan cross dan akan keluar histogram hijau. Yang ni kita boleh tengok untuk time frame 4 jam. Okay, time frame 4 jam dah keluar histogram hijau. Line MACD biru dah kat atas, orange kat bawah. So mungkin Isnin ni akan naik dah kot. Wallahualam lah. Okay. Tu MACD macam mana nak guna. Saya tunjuk lagi satu. Ada juga yang ni kita guna untuk MACD ni. Satu boleh guna tadi untuk yang short term, yang cara macam tadilah. Kalau satu lagi untuk yang bacaan, kita nak tengok chart tu bermulanya naik. Bila kita nak beli paling awal, mungkin boleh juga saya tunjuk yang divergence tu tadi satu lagi. Okay, ni MACD bullish divergence. Bullish divergence ni kita nak tengok bila harga saham tu dia buat lower low. Lower kat mana? Lower, ini low. Dia lebih, nilai dia adalah
lebih rendah daripada sebelum ni. Dan MACD menunjukkan ini low, ni higher. Okay, higher low. Paras lebih tinggi berbanding paras terdahulu. Sebab bila dia menghampiri kosong ni, dia lagi tinggi lah nilai dia. Sebab sini negatif berapa dah ni? Ni negatif, ni kosong. Menghampiri kosong ni. So yang ni adalah bullish divergence. Bentuk dia kita tengok, kalau kita lukis di chart tu, dia akan kita ambil lower low, harga saham, garis macam ni. MACD, kita ambil dari harga yang rendah ni terus ke sini, dia membentuk corong tu makin menipis lah. Dia berbeza dengan satu lagi MACD bearish divergence. Bearish divergence ni kita lukis, kita ambil harga atas sebab dia membuat higher high. Ini higher, maksudnya harga dia lebih tinggi daripada harga sebelum yang tinggi. Ni dah tinggi, ni lagi tinggi. MACD pula membuat lower high. Ni lower, ni high. Sebab MACD bila ke atas, dia nilai dia sini kosong, 1, 2, 3, ke atas tu paling tinggi lah. So ni adalah ni high, lower. Lower high. So maksudnya corong dia terbuka macam ni. Kita nampak kalau bila kita lukis terbuka macam ni, tak sesuai untuk kita masuk lah bearish. So harga akan berlaku penurunan. Kalau kata bullish divergence tadi, harga akan bermula membuat kenaikan. Okey, saya tunjuk pada chart macam mana berlakunya divergence tadi. Okey, yang ni kita boleh guna untuk time jangka masa yang lama lah. Kita ambil contoh ni dari 19 Mei atau sehingga 13 Ogos. So 3 bulan. So kita tengok dari sini harga dia tinggi kepada rendah, harga saham. Dan sini daripada tinggi daripada rendah, sebab sini dah negatif 0.4. So makin ke bawah adalah makin rendah lah. So kita nak masuk, kalau nak masuk betul-betul, kita tunggu dia melepasi line kosong tadi. Line kosong dan dia terus buat kenaikan. Kalau dia U-turn balik, kena jual lah. Okay, itu based on bullish divergence MACD. Chart kalau yang untuk lukis ni, kita nak kena ambil time frame lama. Maksud lama tu adalah daily ataupun weekly. Sebab kalau bawah tu kita tak nampak. Okay, ni adalah bentuk, maksudnya menurun ke bawah, yang ni naik ke atas macam ni. Bullish. So harga dah start membuat penurunan, dan bila line tadi MACD cross je kosong, dia akan start buat kenaikan lah. Kita nak menunjukkan peralihan trend. Kalau kata contoh kita masuk kat sini, sini nampak tak? Okay, tapi sini bila dia dah naik, histogram dah mula melemah semula, kena jual lah kalau bergantung kepada MACD. Kalau kita guna MACD sahajalah. Kalau kat sini, okey. Nampak? Dia melepasi line ni. Dah lepas naik dan ada histogram merah. Yang ni dah hijau. Okey, ni dah hijau tebal. Itu adalah untuk yang bullish divergence MACD. Yang ni satu lagi, saya tunjuk yang bearish tadi. Okey, bearish macam ni. Kita nampak macam corong dia terbuka. So harga ni makin menaik, tapi MACD dah start menurun. So kita dah boleh untuk future test, kita boleh nampak benda ni. Tak lama lepas tu dia akan membuat penurunan harga lah. So yang sini adalah bullish tadi. Dia membuat corong makin kecil. MACD begini, dan ini dari
rendah dan makin rendah, yang ni tinggi, yang ni rendah dan makin tinggi nilai dia. So harga kat sini bila dia cross akan start membuat kenaikan lah. Itu saja rasa untuk MACD. Ada apa-apa soalan ke? Yang time frame tu clear ke? Time frame berapa nak guna untuk MACD? Daily pun boleh. Daily atau 4 jam. Kalau untuk yang kita nak tengok momentum lah. Modal kecil guna MACD. Okey, modal kecil. Modal sebenarnya kalau dalam saham ni minima kita suggest 1000 pun okey, 1000 atau 2000. Tapi kalau kata nak bergantung kepada MACD semata-mata, bagi saya tak berapa sesuai lah, sebab indikator ni bukan 100% tepat sangat. Macam contoh saya tunjuk kat sini. Sini okey, kita beli sini, kita hold, tengok dia naik. Okey, lepas tu histogram dah merah, kita jual. Tapi kita beli kat sini tadi, okey lah, ada untung lah. Cuma bila kata contoh kat sini, mungkin tak menjadi. Kita tengok dia cross, merah, biru, cross, histogram hijau. Kena MACD, tapi sampai sini dah cross. Tapi rugi lah kita. Kita tengok, kita beli sini tinggi, kita jual kat sini, jadi rugi. Yang ni indikator ni hanya membantu kita untuk membuat penilaian lah. So maksudnya kalau kita punya setup trading tu dah ikut SOP Easy Trade antara 4 tu, tambah indikator lain, dan indikator tu pula kata okey, kita masuk lah. So kita nak kena ada setup. Masuk kat mana, TP kat mana, cut loss kat mana. Untuk slide ni boleh dapat malam. Nanti kita boleh bagi sekali lah. Intraday valid tak? Okey, kalau intraday boleh juga guna. Cuma yang macam saya cakap tadi, dia tak berapa tepat indikator ni untuk kita gunakan. Kadang-kadang okey, kadang-kadang dia jadi false punya signal lah, macam kat sini. So kalau contoh intraday, kita guna beli hari ni nak jual hari ni, kita guna 15 minit contoh. Kalau chart bursa tak berapa nampak. 1 jam okey. Kalau 1 jam kita start beli kat sini, kita nampak dia cross ni, bawah ni dia start naik balik, nak menghampiri kosong, kita beli. So sini okey lah, kita beli kat sini, kita TP kat sini, boleh. Kalau kat sini pula dah start naik, okey. So ada yang okey, ada yang tak okey lah sebenarnya. Benda ni tak berapa tepat, bukan 100% tepat lah. Cuba tengok ke belakang lagi. Sini beli, jual, dash cross. Okey. Tapi kita tak sajalah dalam easy trade, kita tak guna untuk yang short term, sebab kita lebih kepada swing lah. Jual masa biru duduk atas line kuning, beli masa biru bawah line kuning. Maksudnya jual masa biru atas line kuning tu dia nak cross balik kuning lah. Kalau kita nampak cangkuk dia dah nak turun ke bawah tu, boleh jual lah. Sebab tu kata MACD ni kita guna untuk yang short term. Kalau untuk long term tadi, kita nak tengok momentum tu akan membuat kenaikan. Macam contoh ni tadi, bullish divergence ni. So kita lukis kat sini, kita lukis gini. So kita tahu dia akan, harga dia akan membuat kenaikan lah. Tapi tu pun untuk swing juga, bukan main intraday. So macam yang ni, kalau daily kita nampak sini, bersilang dulu. Kalau dah bersilang tu sebenarnya agak lambat lah sebenarnya. Kalau kita pakai time frame daily, dia belum bersilang lagi kat sini, tapi histogram ni dah mula pudar. Maksudnya dia akan keluar hijau lah sebiji lagi. Kita cuba buka yang 4 jam. Okay, time frame 4 jam. Okay, kita dah nampak dia dah mula bersilang kat sini. Histogram pun dah hijau. So patutnya kita beli kat sini lagi lah.
Kalau nak menggunakan MACD ni 8.30 pagi 18 Jun. So kita beli kat sini. Harga sini paling tinggi kalau kita contoh 95, 9 sen setengah. Okay, baru naik 1 bit lah. Tu untuk MACD. Saya ada satu lagi untuk volume. Okay, Alhamdulillah derma terkumpul kita setakat ni 981 26 sen seramai 52 orang. Okay, Alhamdulillah, terima kasih semua yang menderma. Semoga derma kita ni menjadi amal jariah kita lah. Okay, untuk seterusnya satu lagi berkenaan volume. Yang MACD tadi okay, jelas Saya sambung terus ke volume lah. Okay, volume kita tengok yang kita pakai yang G-Man DNV ni lebih jelas lah nampak sebab dia ada dia buat legend dia color silver tu. Kalau ada silver kat sini lah, silver volume tu bawah 10 juta. Kalau color hijau, yang hijau ni harga silver bawah 10 juta, hijau bawah 20 juta, kuning bawah 50 juta, purple ni atas pada 50 juta lah. So ada satu lagi, dia ada nampak line kat situ. Line tu adalah line 20 hari average volume lah. So kat sini kita boleh tengok macam mana peralihan trend harga tu. Bila dia dah melepasi line tu, maksudnya mungkin peralihan harga tu berlaku lah. Maksudnya momentum tu akan berubah dari turun akan naik, dari naik akan turun, begitulah. Okay. So volume kalau kita baca di chart, nanti saya tunjuk kat chart tu, candle hijau volume tinggi. Maksudnya kat situ ramai pembeli, demand tu banyak daripada penjual. Kalau ada kuantiti, kita tengoklah volume tu berapa. Kalau kata lebih 10 juta, kuantiti besar, harga naik. Ada juga yang kita tengok, maksudnya kalau kata contoh candle tu hijau, volume rendah. Tapi kita kena tengok juga dengan volume yang sebelum. Volume sebelum tu adakah dia lagi tinggi dari volume sebelum. So volume warna pelbagai ni ada di TradingView. Ada. Yang ni saya tunjuk semua yang free je. Indikator yang free boleh masuk je di TradingView. Tapi kalau kata TradingView tu, TradingView yang free hanya boleh masuk 3 ke berapa indikator, saya tak pastilah dalam satu masa. Volume untuk buy, sekejap lagi saya tunjuk volume untuk buy berapa. Okay, saya terangkan yang ni dulu. Okay, candle hijau volume rendah, ramai pembeli dari penjual, tapi kuantiti sedikit, harga tetap naik. Okay, yang ni candle merah yang di sebaliknya lah. Betul lah tu, 3 indi saja. So kalau kata contoh kena tukar-tukar lah indi tu. Close dulu indi tu, masuk indi lain. Candle merah volume tinggi ni, yang ni memang ramai penjual lah. So kita nak kena tengok ni kalau candle merah volume rendah, maksudnya volume tu kecil saja, harga tetap turun. Itulah yang kita panggil dry volume. Satu lagi, volume masuk besar tapi harga tak berubah. So maksudnya kat sini supply tu terlalu banyak. Macam contoh, orang nak menjual ada 10 juta unit, 10 juta barang. Seorang ni membeli, dia ada duit 10 juta, dia nak beli semua 10 juta barang dengan harga, kata contoh harga RM1. So harga jadi RM1 je lah, tak naik lah. Orang yang seterusnya yang membeli baru akan naik lagi. So kat sini maksudnya kita boleh nampak, kalau kata contoh volume besar masuk tapi harga tak bergerak tu, jerung masuk lah. Kalau kita nak masuk pun boleh nak masuk terus, tapi mungkin lambat lah menunggu. Sebab jerung biasa dia masuk awal, dia tak masuk lambat. Okay, saya dapat. Okay, saya tunjuk pada chart volume. Yang ni volume biasa. Okay, type yang ni G-Man DNV, kita pakai yang ni. So nampak color-color lah.
So maksudnya kalau tak ada purple tu volume tak sampai, tak lebih pada 50 juta tadi. Okay, macam mana kita nak menggunakan volume untuk kata nak masuk sesuatu counter. So kat sini harga tu dah lebih bila line ni. Okay, ada line biru ni adalah line average 20 hari. So kalau harga tu dah melepasi average 20 hari dan volume tu tinggi pada hari sebelum, so maksudnya boleh masuk juga kalau nak masuk. Dan kita tengok satu lagi volume, yang G-Man DNV ni kita tak nampak volume tu banyak menjual ataupun banyak membeli. Jadi dia cuma tunjuk volume saja. Volume dan berapa nilai volume tu lah. Kalau kat sini silver volume 181, tengok belah kiri ni. Kiri 1.1 juta dengan 181. Okay. So volume kat sini. Dan kita kena tengok juga candle. Candle tu hijau, so maksudnya ramai pembeli. So ramai pembeli. Volume ni dah melepasi average 20 hari. Okay, average 20 hari ni volume tu tinggi. Maksudnya dari hari pertama sampai 20 tu orang duk membeli RM1 je. Tapi average yang hari seterusnya adalah melebihi RM1. So ini masuk line tu. So candle pun hijau, so maksudnya harga akan naik lah. So kita tengok seterusnya dia naik. So yang ni kita tengok volume kat sini. Alamak. Okay, volume kat sini, line dah ke atas. So harga pun dah start turun. Sampailah kat sini, dia cross balik line. Dia akan naik lah. Duk main sini lebih kurang main sideway ni harga. Sebab dia ada volume lepas pada line dan volume tak lepas pada line. So kat mana kita nak masuk kalau volume ni? Volume yang sesuai kita masuk sebenarnya rasa tak ada juga ni. Yang sesuai lepas 20 average hari ni lah. Cuma nak kena tengok candle tu adakah jangan masuk sini. Sini lepas 20 average tapi candle merah. Maksudnya ramai penjual bukan ramai pembeli. So tak boleh nak masuk kat sini. So satu lagi volume, saya pakai yang ada kat chart ni. Ni adalah volume biasa. Okay, yang ni volume biasa ni. So yang kat chart ni dia tunjuk color merah ni adalah ramai penjual. Yang hijau ni adalah ramai pembeli. Cuma kat sini kita tak tahu nilai volume tu berapa. So nak tahu nilai kita pakai yang G-Man DNV ni lah. Kita tengok kat sini 6 juta. Okay, G-Man based on kalau bursa sama je, kita guna time frame 4 jam ke atas. Satu hari 4 jam boleh. Kalau makin kecil tu terlalu banyak noise lah. Terlalu banyak noise dan chart pun kita nampak dia macam sideway, macam sikat dia. So kalau monthly lagilah kita nampak. Monthly maksudnya so yang ni nak kena join kelas esok ni. Kalau kata setup kita kena tengok lah. Kalau monthly dia lebih 50 juta. So maksudnya bulan lepas melebihi 50 juta. So kita nak masuk bulan ni. Bulan ni dah start, kalau chart ni dah start turun. Cuma chart dia masih lagi membuat uptrend lah sini. Belum ada downtrend lagi. Nak select G-Man DNV tadi. Okay, sini indikator ni. Pergi kat indikator yang ada FX tu. FX. Type je G-Man. So ambil yang ni. Yang ada 41 orang guna ni. Okay, saya tunjuk lagi satu volume. Macam mana kita nak tahu volume tu dry. Contoh yang ni Yang ni chart ni dah start menunjukkan nak buat uptrend. Okay,
uptrend, dan dia menurun balik tapi tak lepas pada support sebelum lah. So volume kat sini ramai menjual. Ni saya guna chart monthly ni, time frame monthly. Sekejap saya buka daily. Oh, daily tak ada, tak nampak. HH Corp. Okay, HH Corp pun boleh lah. Kita tengok kat sini. Harga start naik dari sini 24 Mei sampai naik dan turun. Walaupun dia turun, kat sini masih ramai membeli sebab candle ni hijau. Dan sini merah. Harga turun dan merah, tapi volume dia, kalau kita tengok kat sini, volume dia kurang daripada 2 hari sebelum. Itu maksudnya drive volume lah. Kalau kita tengok kat sini pun, ni Jiman baru kita boleh nampak nilai dia. Hari yang paling tinggi tu 18 juta. Hari kedua 6 juta. Hari ketiga 1 juta. So 1 juta, 1.6 juta saja yang menjual. Yang banyak menjual tu. Campur dua ni maksudnya masih ramai lagi kat dalam lah. So yang tu kita kata drive volume. So drive volume biasa kita tak terus exit lah. So kita nak kena tengok support dengan resistance, apa setup kita apa semua kalau kita nak exit. So kita tengok dia turun, naik dan turun, lepas tu naik balik kat sini. So kalau kata yang ni nak jual ke tak nak? Kaki panjang kat atas. Candle hijau. Maksudnya candle ni pembeli masih lagi menang lah sini. Candle hijau. Kita buka time frame 4 jam. So kalau 4 jam kita boleh nampak sini. Okay, 18 Jun semua 3 batang. Dia ada volume pertama ni tinggi. Volume yang menjual sikit saja. Yang membeli tu adalah 23 juta. Yang menjual 4 juta sahaja. So ramai lagi kat dalam lah. So adakah hari Isnin yang naik? Wallahualam, saya pun tak tahu. So kita tengok gitulah, maksudnya dry volume itulah kita panggil dry volume. Maksudnya kita gabungkan 3, bukan maksudnya 3 saja. Kalau kita nak tengok sini, kat sini kita nak tengok sini ramai ataupun tak. Kat kiri coach bagi tahu tadi. Yang mana tu Okay, yang ni tadi untuk volume ni kita tengok, kalau campur 3 ni masih ramai lagi kat dalam. So kat dalam tu nak buat apa, takkan dia nak tunggu saja kan. So harga tu kita tak tahulah, mungkin akan teruskan kenaikan. Tempat baca volume kiri. Yang mana tadi tak perasan pula. Okey, yang ni, kiri kat sini. Ni. Dekat nama dia ni, bila kita letak cursor pada batang sesuatu volume tu, kita akan nampak jumlah dia berubah. So candle volume kuning ni kita nampak 23.476 juta. Yang kedua ni adalah 4.85 juta. Yang ketiga ni adalah 745k saja. So daripada 23 campur 4, 27. Dari 27 juta campur lagi, lebih kurang 27 juta. Kita tengok yang menjual hanya 4 juta lebih, 5 juta. So ramai lagi kat dalam lah. Nampak yang tu tadi yang saya tunjuk kat kiri tu, dekat nama dia tu. Nama dia, kita tengok nilai dia berubah-ubah kat situ bila kita alihkan cursor tu. Volume tu tak berbeza, kat atas tu sama aja sebenarnya. Tu dia panjang kecil dia tu. Dia kalau kecil ni kita nampak macam tu. Kat atas ni cuma dia tak tulis ni nilai dia. Nilai dia yang ni Jiman dia ambil average 20 hari tadi. Yang kat atas volume 109 24 dengan 3. Jiman dia ambil average. Jiman di MV tu dia guna average. Okay, ada apa-apa lagi soalan? Untuk seterusnya, partner saya akan cover untuk indikator selain indikator yang saya terangkan tadi. Indikator easy trade pun partner saya akan cover lah.
Okey, tak ada apa-apa soalan. Saya serahkan seterusnya kepada partner saya untuk indikator yang seterusnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar ke semua? Jika boleh dengar, tolong respon sikit. Boleh. Okey, cantik. Okey, saya Samsul. Saya akan share 3 lagi indikator yang kita di EasyTrade yang biasa gunakan. Tapi saya rasa kawan saya dah cover 3 yang paling utama, yang paling penting yang kita selalu guna pakai lah. Cuma yang 3 yang saya akan share ni kita selalu guna juga, tapi kurang utamalah, kurang penting berbanding yang 3 tadi. Sebelum tu saya nak share nota sekejap. Sekarang nampak ke nota? Okey, nampak. 3 indikator yang saya bakal share ialah Chop Zone, Bollinger Band dengan MCDX Smart Money. Okay, Chop Zone yang ni sebenarnya kita orang baru guna pakai dan tak 100% fully faham pasal benda ni, tapi dari segi kepenggunaan agak penting. Okey, Chop Zone ni dia menggunakan EMA 30. EMA semua tahu kan, ialah exponential moving average, length dia 30, dan dia akan keluarkan indikator dekat bawah. Jika biru, maksudnya harga dah melepasi MA30, melepasi ke sebelah atas dari MA30, dan jika merah, harga turun di bawah MA30, iaitu harga tengah downtrend lah. Okey, saya tunjuk dekat chart. Yang biasa, cara nak guna indikator, klik je dekat indikator dan type Chop Zone. Yang ni free memang boleh diguna pakai untuk semua orang lah. Sekejap, saya buang, tak penting. Okey, kita akan ada banyak color lah, tapi yang penting adalah color merah dan color biru ni lah. Saya tunjuk contoh dekat saham DNEX lah. Okey, tengok sekarang color Chop Zone ni merah sampailah ke sini, bermaksud sekarang tengah trend menurun. Turun sampailah dia jumpa kuning. Kuning maksudnya kita boleh standby ataupun kita boleh letak alert dekat kita punya trading view untuk standby untuk orang kata apa, untuk perhatikan saham ni. So bila color dia berubah dari merah ke kuning atau merah ke pink ataupun merah ke hijau ni, maksudnya kita dah boleh start letak alert. Maksudnya akan ada perubahan, trend dari tengah turun untuk naik. Dan bila harga dah start biru, dan biru dia makin makin banyak, maksudnya harga dah start menaik lah. Naik. Dan kalau untuk orang yang betul-betul perhatikan market, bila ada perubahan warna lagi pada biru tadi, maksudnya macam tadi juga, dari merah, lepas tu ada perubahan warna, kita kena standby. Maksudnya harga akan berubah. Sama juga dari biru, bila ada perubahan warna, kemungkinan akan berlaku perubahan dari segi trend tadi. Sama ada trend nak teruskan kenaikan atau trend nak teruskan penurunan, nak bertukar menjadi turun. Okey, kita tengok contoh di sini. Okey, dari merah dan kita kena standby lah. Standby untuk masuk. Tapi yang ni kita kena tengok juga market structure, kena tengok juga volume, tengok juga G-Mon DMV tadi. Dan bila kita standby, tengok ada merah balik. Okey, kita abaikan dulu. Dan bila kita tengok ada lagi perubahan warna, okey, kat sini mungkin kita kena standby untuk masuk lah. Dan tengok dari sini perubahan dia, bila start biru, dia akan biru dan market pun akan terus shoot naik. Dan sama juga, bila dah ada perubahan warna di sini, perubahan daripada biru kepada hijau, kuning ataupun warna selainnya, market akan terus melakukan penurunan lah. Dan so on, begitulah. Faham setakat ni? Okey, ini Chop Zone. Kita teruskan dengan satu lagi yang agak penting juga adalah Bollinger Band.
Okey, Bollinger Band ni kita boleh gunakan untuk menentukan arah trend, sama ada uptrend, downtrend ataupun sideways lah. Dia juga kita boleh guna untuk mengukur volatility pasaran. Volatility ni saya tak erti nak explain dalam bahasa Melayu, tapi lebih kurang macam volatility, macam laju ke tak laju market tu sekarang. Okey, nak tahu laju tak laju market, nanti saya akan tunjukkan dekat chart macam mana kita nak menentukan market tengah laju atau market tengah slow ataupun market tengah turun. Okey, dan Bollinger Band juga kita boleh gunakan sebagai line support dan resistance, di mana Bollinger Band ni dia ada 3 line atas, line tengah dan line bawah. So line atas kita boleh gunakan sebagai resistance, line bawah sekali kita boleh gunakan sebagai line support lah. Okey, Bollinger Band ni dia menggunakan 20 MA. Kalau yang chop zone tadi dia gunakan 30 EMA. Bollinger Band dia menggunakan 20 MA sebagai dia punya unit ukuran. Dan standard 2 relation sebagai dia punya formula. Yang ni TradingView dah sediakan siap-siap untuk kita. Sebagai dia orang punya macam, ada setengah orang panggil macam Bollinger Band ni macam kandang lah. Harga tu biasanya 95% harga pasaran tu akan berada dalam kandang tadi. Dia panggil band ataupun range lah. Bollinger Band kita akan ada 2 area lah, sama ada satu overbought belah atas ataupun oversold yang mana belah bawah. Okey, bila harga dah tengah bergerak naik, tiba-tiba ada satu candle ataupun beberapa candle yang telah melepasi harga kandang sebelah atas, dan kemungkinan besar lah, kebanyakan yang biasa yang berlaku dalam market, dan penganalisa market pun dia akan tengok, oh benda ni harga dah terlalu tinggi sebab dia harga dah keluar dari kandang, dah keluar dari dia punya band dia. So akan ada penjualan secara drastik lah. So sebab tu bila dia dah keluar dekat area bought area, harga akan menjunam dengan teruk. Dia akan menghampiri line tengah ni kita panggil mid band lah. Harga biasanya akan bermain-main di harga mid band dan akan dindong-dindong kat situ lah. Dan bila harga dah betul-betul sampai ke line bawah, dah harga betul murah, dan orang akan tengok, oh harga dah betul-betul murah. So ramai pembeli akan masuk, dan di situ harga akan melonjak naik balik lah. Okey, biasanya entry untuk buy saham, untuk sebab saham biasanya kita boleh buy sajalah, tak boleh sell dahulu. Tapi kalau macam kita trade forex, trade CPO contohnya, soya contohnya, kita boleh jual dahulu dan beli kemudian. Okey, tapi contoh untuk saham, entry buy dia adalah di sinilah. Contoh, bila kita dah tengok harga dah turun dekat sini, dekat yang band belah bawah, dan ikut SOP easy trade lah, akan kena check market structure, kena check volume, kena check semua. Kita boleh cuba untuk intai market untuk masuk di sini, di belah sini lah. Dan take profit biasanya kita akan ambil di band tengah. Nampak Okay, di band tengah ni maksudnya biasanya market akan cuba pergi ke situ, dan biasanya take profit yang ekstrim lah. Yang kedua biasanya kita akan ambil yang kat belah band belah atas, sebab harga biasanya memang dia akan melonjak naik ke atas, cuma itu orang panggil tamak sikit lah. Okey, dan stop loss ni biasanya jadi bila stop loss kita letak, contoh kalau kita masuk ke sini, stop loss dia adalah di bawah line yang tadi, line band bawah ni tadi. Kena set lah 3 atau 4 pips dari market belah bawah. Ini cara nak trade menggunakan Bollinger Band. Kita tunjuk di picture. Okey. Bollinger Band macam saya explain tadi, kita boleh ukur dia punya volatility. Maksudnya, okey, sekarang market contoh macam ni, kita start dari awal. Bila market Bollinger Band tadi, harga bermain di dalam atas dan bawah ni, dia harga tak ke mana. Maksudnya market adalah sideways, sampailah dia buat breakout. Dan kita tengok kandang harga tadi turun, dan Bollinger Band tadi akan tunjuk macam satu slope yang kata agak curam di situ.
bila curam macam ni, macam Bollinger Band ada tunjuk curam, maksudnya market tengah downtrend lah. Dan bila market dah turun macam ni, macam saya cakap tadi, dah turun dan harga dah close beberapa kali di bawah band sebelah bawah, kemungkinan besar market akan buat kenaikan. Sebab biasalah bila harga betul-betul dah murah, contoh macam ni harga dah 7 sen, 7 sen, kebanyakan pembeli dah akan masuk lah. Harga dah murah, dan contoh kita masuk ke sini, kita pergi kat time frame kecil dan kita masuk ke sini, take profit kita yang pertama adalah di band yang tengah tadi, band EMA 20. Ini take profit yang pertama, dan kita boleh pegang target take profit yang kedua adalah di band yang sebelah atas. Okey, dan kita tunggu lagi bila market lagi jalan lagi. Okey, ada satu lagi. Market close di bawah band sebelah bawah. Di sini pun ada satu orang kata entry untuk masuk. Okey, target profit band sebelah tengah ataupun band sebelah atas. Okey, kita tengok bila harga dah melepasi harga ke atas, kebiasaannya akan ada satu correction harga. Harga dah ada kena dekat puncak, akan ada correction harga dan market akan lindung. Okey, dan contoh yang ni, bila ada satu situasi di mana band tadi dia just straight macam ni. Ini band menurun, ini band menaik, dan ini adalah band di mana dipanggil proses sideways, di mana dia pengumpulan sideways, apa maksud dia? Pengumpulan momentum, sama untuk terus shoot naik ke atas ataupun terus shoot ke bawah. Dan tengok dia terus shoot ke atas, dan band tadi dia akan buat satu cerun yang agak deep lah kat sini. Dan bila harga dah close betul-betul di atas melebihi band kandang sebelah atas, harga akan turun sikit untuk buat correction dan naik balik. Lagi sekali dia akan close di luar kandang, market akan terus turun. Itulah contoh penggunaan Bollinger Band. Ada nak tanya apa-apa kah? Okey, soalan dia. Okey, standard 2 deviation tu saya tak boleh nak explain sebab yang ni adalah formula dalam Bollinger Band lah. Yang dia ada kiraan berdasarkan dua indicator. Kita masukkan moving average. Moving average ni kita boleh set dia punya length dia adalah 20. Okey. Nampak tak? Yang line biru dengan line merah tadi adalah line yang sama. Moving average ni dia guna, okey, contoh harga pada hari ini, harga close dia pada hari ini adalah harga 260. Dia akan ambil 20 hari ke belakang dan dia akan kira sebagai harga purata untuk 2 hari ke belakang. Dia akan plotkan di sini contoh. Okey, yang line merah ni adalah harga untuk 20 hari ke belakang secara puratanya. Jadi bila price dah close daripada harga purata untuk 2 hari ke belakang, ada kemungkinan besar harga market menunjukkan kenaikan, iaitu uptrend lah. Okey, soalan berikutnya, BB belum combine dengan inilah. Yes, semua indikator dekat TradingView memang nak kena combine dengan indikator lain yang kita selesa pakai, yang kita dah test tengok yang mana yang peratusan sukses dia, kejayaan dia adalah tinggi, lebih 70% atau 80%, sebab takkan ada satu indikator yang betul-betul power yang bila tak cakap buy terus market naik, bila cakap sell market stop turun, takkan ada. Biasanya kita akan combine 2 ataupun 3 indikator untuk hasilkan satu keputusan untuk masuk market ataupun tak. Sama juga macam Bollinger Band, sebab semua indikator yang ada dekat TradingView dia just membantu kita untuk buat keputusan. Bollinger Band ni pun boleh dikatakan sebagai indikator yang orang kata digunakan untuk kita tentukan. Contoh macam kat sini, kita tengok dia punya kandang
ada kat situ. Maksudnya kita boleh set kita punya take profit, kita punya tempat untuk ambil profit kat mana. Mungkin harga boleh pergi tinggi lagi, tapi dia punya kiraan, dia punya suggestion kat kita, harga boleh pergi sampai situ. So bila kita dah tahu harga mungkin pergi kat situ, kita set profit kat situ lah. Tapi mungkin orang yang tamak, mungkin dia set 2-3 pips sebelah atas, tapi tak kena. So bila tak kena, yang tu yang jadi terpaksa menunggu lama untuk dapatkan dia punya profit balik. Okay, BB perlu combine yang lain. Yes, memang kena combine. Nanti saya akan ceritakan macam mana nak combine Bollinger Band tadi dengan RSI, macam mana cara nak menggunakannya. Okay, selagi harga tak cross mid band, maksudnya trend masih dalam maintain. Okay, biasanya kalau, okay, contohnya ni kita tengok mid band ni dia macam mengawal harga pasaran dari jatuh. Tapi bila harga dah start jatuh, dia akan ambil masa sikit untuk naik, melonjak naik, ataupun dia akan meneruskan kejatuhan. Sama macam ni. Dari sini dia kontrol, dia kawal harga tu, tengok harga jatuh kan. Harga jatuh, harga terang rebound balik dekat yang mid band yang tengah tadi. Tapi tak dapat, dia tak boleh nak tembus harga tengah, dia akan terus jatuh. Jatuh sampailah satu tahap. Mungkin harga pun dah betul rendah, ramai buyer dah masuk, dan harga dah terkeluar dari kandang. Biasanya untuk penganalisa saham ni, penganalisa chart ni, dia akan tengok, okay, harga dah ni, sebab penganalisa saham pun manusia juga. So, dari ilmu yang dia orang belajar, dari sumber-sumber, kata apa, fundamental yang dia orang dapat, okay, dah sampai masa untuk membeli. So, biasanya dia akan tengok, bila harga dah capai kandang sebelah bawah, harga push naik, dan bila dia dah naik, dia dah melebihi harga mid band tadi, kemungkinan besar harga akan terus naik. Dan bila dia nak turun, mid band tadi akan cuba kontrol untuk support dia. Turun, cuba kawal lagi, okay, dia perlu turun, dan dia pecah. Contohnya ni kan, dia pecah, dan dia pecah, dia akan dindong, dia cuba untuk bendung daripada naik, turun. Di sini dipanggil area sini dipanggil sideway balik lah. Sini area dipanggil sideway. Sebab band tadi dia lebih kepada mendata. Macam ni kita tengok band dia turun. Yang ini band dia menaik. Tapi bila sampai ke sini, band tu menjadi mendata. So bila band mendata, biasanya itu adalah tempat pengumpulan momentum untuk market tadi naik. Okay, coach, kenapa bila dah oversold dia tak naik? Yang mana tu bila oversold tak naik? Kita cuba tengok. Kebanyakan kali bila dia jadi oversold ataupun dia overbought, contoh di sini, market akan terus turun sekejap. Sama ada terus turun ataupun dia cuma buat correction. Tapi macam ni dia dah close, dia turun sikit lagi, dia dah habis gas, dia naik balik. Sama juga kat sini, dia dah close bawah dan terus ada shoot naik. Okey, tolong tunjuk data prep dalam BP. Okey, kita tengok. Okey, data prep ni telah buat satu sideway yang panjang lah. Sideway yang panjang di sini di mana pengumpulan momentum berlaku, dan dia telah pecah breakout sebelah atas, dia terus shoot naik. Okey, dan tengok bila harga dia dah melepasi Bollinger Band kandang sebelah atas, biasanya akan berlaku correction harga sekejap untuk teruskan kenaikan, ataupun dia akan turun balik ke mid BB. Tapi dalam kes ni dia just turun atau dia rehat sekejap lah. Dan banyak kali dia terus naik, dia rehat sekejap, kat sini rehat sekejap, naik. Dan di sini adalah puncak dia lah. Sebab biasanya bila kandang dia dah terlalu slope, kandang dia dah terlalu menaik macam ni,
dia punya penurunan pun dia akan jadi teruk jugalah. Biasalah bila kita panjat tinggi, lagi tinggi kita panjat, lagi cepat kita akan jatuh lah. Okay, dan bila dia jatuh, dia cuba meet BB try support dan tak boleh nak support, dia terus jatuh. Dan nama kandang bawah cuba support, okay, dan berjaya membendung harga dari terus jatuh dan naik. Okay, tengok kat sini, harga melepasi kandang sebelah atas, dan keesokan harinya market pun terus jatuh dan disupport oleh mid BB. Dan harga sekarang ni bagi saya tengah masuk fasa momentum tengah berkumpul lah. Dia tengah buat base baru, sama ada untuk terus shoot naik ataupun untuk shoot untuk terus kejatuhan lah. Jadi malam besok akan ada kelas, malam lusa akan ada kelas ajar cara macam mana kita nak tengok market melalui teknik easy trade, SOP easy trade, dan macam mana kita punya indikator yang kita buat dapat membantu untuk buat keputusan untuk masuk market lah. Okey, ada soalan lain? Sorry, kelas bukan malam besok, kata salah saya malam lusa, sebab kita buat selang sehari kelas. Okey, tadi kawan saya dah tunjukkan RSI, saya cuba combinekan RSI dengan Bollinger Band. Okey, RSI macam yang kawan saya cerita tadi, dia pun ada sama juga. Dia akan ada satu level overbought dan kat bawah ni kita panggil oversold lah. So bila kita trade saham, biasanya kita akan cari level kat belah bawah ni lah. Level di oversold, maksudnya harga dah betul-betul murah ataupun harga dah turun ke tahap yang mana dia dah turun betul-betul bottom, harga dasar, ataupun dah buat baseline untuk kita beli harga tersebut. Malam esok adalah kelas yang agak penting juga kan, kelas easy trade. Kita ajar cara nak baca chart menggunakan SOP easy trade dan juga penggunaan indikator di dalam chart yang team easy trade create, yang mana boleh membantulah untuk kita nak masuk kat mana, nak keluar kat mana, nak hold ke. Okey. Yang ni sekejap Okey, sepatutnya ada entry dekat sini satu, saya tanda dulu, dan entry dia kat sini dua. Dan sepatutnya kita exit satu dekat sini, dan satu lagi kat sini, tempat exit lah. Okey, bila kita dah tahu kat mana tempat nak masuk, tempat nak keluar, kita kembali ke chart dan kita tengok ada peluang untuk entry ke tak di situ. Okey, kita zoom sikit. Okey, di sini ada satu entry. Okey, contoh di sini market dah betul-betul buat oversold, maksudnya market dah RSI dah tunjukkan penurunan harga, market dah turun. Jadi biasanya teknik easy trade kita akan tengok market structure. Market dah turun, market dah naik sikit, market turun dan market naik. Bila market harga dah naik dan melepasi dari tempat yang first dia naik, market structure tadi dah patah trend, di situlah point kita untuk kita masuk. Saya rasa yang ni sebaiknya malam besok, siapa yang join kelas malam besok akan ada penengah lanjut lah kat mana. Okey, sini untuk masuk. Okey, ni kita cari peluang untuk masuk pula kat sini. Tengok ada ke tak. Masuk. Okey, di sini ada satu lagi masuk lah. Entry kita di sini. Berdasarkan RSI. Okay, market dah turun, dia dah naik sekali, dia turun balik untuk buat correction dan terus naik. So biasanya bila kali apa yang tu? Market turun, dia naik sekali, dia dah turun dan dia naik. Okey. Okey. Market dah turun dan naik balik. Di mana di sini adalah kita punya tempat untuk kita standby untuk masuk
berdasarkan Bollinger Band satu, berdasarkan yang kedua adalah kita punya RSI, dan yang ketiga adalah berdasarkan SOP Easy Trade. So kita masuk kat sini, kita punya stop loss kat sini dan kita punya target profit. Tengoklah kita target 1/2 ataupun 1/3 berbanding dengan kita punya risiko tadi. Okey, saya teruskan dengan, ada soalan lain kah pasal tuan beza stok RSI dengan RSI indicator? Okey, stok RSI dia menggunakan lain punya lain punya calculation. Sebab kalau tuan-tuan dan tengok dekat dekat built-in punya indikator, boleh dikatakan lebih, saya ingat lebih 10,000 indikator yang disediakan secara percuma oleh TradingView dan juga yang disumbangkan oleh penulis skrip bebas lah daripada luar. Even saya sendiri pun adalah salah seorang penulis skrip untuk TradingView. Even MACD pun, kita tengok MACD pun ada MACD yang ni MACD biasa, ada MACD Smart Money, ada MACD versus volume. Sebab yang ni berdasarkan orang punya pemahaman, orang punya idea dia. Bila dia tengok market, dia dapat idea dia mungkin RSI versus MACD akan hasilkan satu formula yang bagi dia orang, bila dia orang guna, benda ni boleh buat success rate sangat-sangat tinggi. Kita tengok stoch RSI. Saya pun menggunakan plan yang support 5 indikator saja. Okey, stok RSI biasanya dia dia menggunakan konsep sama macam MACD, iaitu dia ada dua line. Satu line adalah signal, satu line lagi adalah signal lawan stoch lawan dengan saya tak ingat delay ke apa. Dia punya tu. Konsep dia sama. Dia akan kira MA, berapa dia punya bilangan candle ke belakang yang boleh dikira pakai sebagai penanda aras untuk dia plotkan balik line tadi di dalam chart. Okey, kita pergi kepada indikator yang ketiga. Yang ni pun agak penting, yang kita panggil sebagai MCDX, Smart Money. Yang ni pun ada calculation dia. Dia ada 3 color lah biasanya. Satu hijau, 2 kuning dan satu lagi adalah merah. Yang patut kita tengok adalah color merah. Merah ini mewakili banker. Banker ni biasalah satu badan yang mana pelabur yang terbesar lah. Banker ataupun sama ada dana besar, contoh macam PNB ataupun lembaga tentera, yang mana dia orang mempunyai dana yang sangat besar untuk masuk mana-mana saham. So biasalah kita panggil jerung kan. So bila jerung masuk dalam market, kita follow the trend lah. Let's say jerung A masuk dekat saham data prep contohnya. Bila dia orang masuk dan dia orang beli dengan volume yang besar, benda tu akan diplot dan dia boleh didetect dalam chart. Okey, biasanya kita adalah ikatkan bilis ni biasa dalam hijau macam ni lah. Yang setakat beli 5 lot, 10 lot, 1 lot, 1000 lot, berbanding dengan banker-banker tadi yang mempunyai dana berpuluh ataupun beratus juta tadi. Okey, kita tengok macam mana penggunaan ni di dalam chart. MCDX Smart Money. Yang ni pun disediakan secara percuma, tapi sebenarnya ni kod ni ditulis oleh ni lah, KGAP ni, KGAP 123. Boleh search dekat indikator dan boleh guna pakai lah. Okey. Cara nak guna benda ni, kita abaikan color-color yang lain.
cuma tengok color merah sahaja. Okey, merah ni bermaksud banker yang mana institusi besar tadi yang memegang dana-dana besar tadi dah mula parking duit dia orang ke dalam mana-mana saham yang dia orang pilih lah. Yang ni pun orang kata kerja operator. Okey, cara nak guna benda ni, kita tengok contoh yang ni lah. Bila kita tengok satu-satu saham tu, dia punya merah tadi menunjukkan kenaikan. Contoh sini pada 19 Januari, dia punya banker yang merah tu adalah, tengok kat sini ni angka dia. Yang kita ambil angka yang merah. Okey, angka merah tu tadi cuma 0.694. Yang ni dalam unit, saya rasa unit persen ni kot ni. Okey, 0.964. Keesokan harinya dia bertambah menjadi 3 point something, dan ke lusanya pegangan dia tu lagi bertambah. Maksudnya dari 3, dari 0 point something, 0.6 tadi naik pada 3 point something, dan sekarang dah naik pada 9.65% kan ni, 9.5%. Ada kenaikan di situ. Dan bila kita tengok di chart pun, harga pun akan mula berubah ke naik lah, untuk jadi uptrend lah. So bila makin banyak banker yang masuk, makin banyak duit yang dia orang park dalam satu-satu saham, dan biasanya saham itu akan naik lah. Dan seperti yang kita tengok di chart, terus harga akan shoot naik lah. Okey, bila untuk berhenti, bila untuk nak keluar, bila dari merah penuh tadi, dia akan mula menunjukkan penurunan. Mungkin kat sini kita orang kata apa, standby saja dulu lah. Tapi esoknya bila penurunan tu makin besar, penurunan macam ni makin besar dan makin banyak macam ni, maksudnya banker-banker tadi mula melepaskan pegangan dia orang sikit-sikit. Mula melepaskan dia orang punya saham tadi. Jadi bila dia orang lepaskan saham dia orang, harga pun secara drastik pun memang akan turun lah. Turun. Dan sama juga kita cari peluang balik untuk masuk bila kita cari 3 candle berturutan tadi menunjukkan kenaikan. Contoh kita bermula dari 21 Mei, dia punya merah tadi adalah 3.7. 24 Mei dia punya merah tadi 4.9, dan hari berikutnya 25 Mei dia punya merah dia adalah 6.3%. Saya rasa persen ke apa dia punya unit dia. Dia tak ada tulis yang sebenarnya. Okey, so bila 3 hari betul-betul ada kenaikan, kemungkinan besar market ni akan terus naik lah. Dan market akan jadi cantik bila merah ni dia terus maksimum kat sini. Maksudnya dah ikan bilis, ikan bilis apa yang pelabur-pelabur kecil tadi tak ada dah dekat situ. Bukan tak ada, maksudnya banker tu dah orang kata apa, dah control dah market tu. Okey, kita tengok dekat contoh saham-saham yang lain. Contoh TGP contoh. Okey, perhatikan. Bila cuma ada ikan bilis ataupun yang kuning ni tadi, ikan bilis jugalah kata, yang hijau ni mungkin ikan bilis, yang kuning ni mungkin ikan sardin. Yang bila jerung tak masuk dalam market, harga macam ni lah. Harga akan dindor, naik sikit, turun sikit, naik 1 bit, 2 bit. Dia akan masuk dalam orang kata apa, idle market sideways saja. Okey, contoh di sini dia ada kenaikan, tapi kenaikan dia macam tak bersungguh-sungguh sangat. Memang dia ada kenaikan. Contoh yang ni 0.5, yang ni 0.9, ini 0.9. Macam kenaikan tu tak beria-ria sangat kan. Maksudnya mungkin banker tadi dia tengok mungkin saham ni ada potensi. Tapi mungkin bila dia review balik apa semua, dia cuma masukkan sikit je dia orang punya saham ke dalam ni. Harga still naik. Mungkin harga naik dan ada tekanan untuk turun, dan tengok bila harga dah menentu dia punya merah tadi dari tinggi makin rendah, memang harga akan drop balik lah. Contoh, okey ni contoh kat sini, ada kenaikan kat sini dan ada penurunan kat sini, memang harga akan terus turun. Kalau hijau je semua, market tak bergerak sangat lah. Hijau ataupun kuning yang banyak, market memang tak bergerak. Sama juga kat sini, banyak hijau, banyak ni tak bergerak. Okey, kat sini, okey, sama juga. Merah makin turun. Lama-lama dah terus tak ada merah ni, harga pun memang menjunam dengan ni.
Okey, kita tengok soalan. MACD ni hanya untuk TV berbayar. MACD ni semua boleh pakai, semua boleh guna yang berdaftar lah. Berbayar ke tak, saya rasa semua boleh guna. Cuma tadi saya cuba dekat akaun yang saya tak register, maksudnya kita tak login apa-apa, memang tak boleh pakai sebab yang ini adalah skrip yang ditulis oleh orang luar. Orang luar lah, bukan disediakan oleh TradingView tu sendiri. Yang ni adalah percuma, siapa-siapa pun boleh guna. Setakat ni lah, kemungkinan di masa depan, contoh yang ni, yang ada lambang anak mangga ni, yang ni tak boleh klik. Bila nak klik, dia akan keluar error. Mungkin yang ni nak kena contact dia punya penulis untuk dapatkan hak lah, untuk dapatkan right untuk guna. Yang ni kita boleh guna, even boleh dia hide dia punya code. Kalau satu-satu indikator yang contoh macam moving average, kita boleh tengok dia punya code dia kat sini, apa yang ditulis oleh code tu. Okey, soalan berikutnya, macam mana nak tukar background chart dari putih ke hitam? Okey, dari putih ke hitam, contoh macam saya ada masalah mata sikit, saya suka guna chart color hitam. Caranya senang saja, pergi kat yang 3 titik ni, pergi dekat dark color theme. Tapi yang ni bila kita klik, semua setting kita yang sebelum-sebelum ni kena tukar balik lah. Contoh sebelum ni kita pakai yang color biru ni adalah color biru yang kata agak cerah sikit, dia akan hilang lah. Dia akan tak berapa nampak lah. Contoh macam tu Katalah sebelum ni kita pakai dekat setting hitam, yang ni dia akan jadi tak berapa nampak lah. So semua setting akan kena tukar balik lah. Okay, sorry saya prefer guna yang dark theme lah. Sebab ada masalah mata sikit, tak boleh tengok terang sangat. Okay, coach, macam mana nak monitor bila jerung nak masuk? Okay, sama macam saya cakap tadi, kita guna dua benda lah. Satu smart money, smart MDCX ni. Yang kedua adalah G-Man tadi. Ada yang kawan saya guna G-Man tadi. Tadi tak ada G-Man. DNB. Jadi orang Malaysia yang buat ni, ZME ni. Okey, contoh macam tadi, kawan saya dah jelaskan, bila kuning ni maksudnya volume dia tengah tinggi lah, maksudnya sama ada jerung ataupun pelabur-pelabur besar semua, dia masuk dengan volume yang besar. Okey, boleh tengok volume dia kat sini 32 million dia punya dia punya saham yang dibeli, urus niaga transaksi yang berlaku pada hari tersebut adalah 32 million. Dan kita boleh tengok juga dekat smart MACD ni, MACDX ni pun ada kenaikan dari segi yang color merah tadi. Hari sebelumnya adalah cuma 3% something, dan hari yang 17 Julai ni terus melonjak kepada 10.16%. So keesokan harinya dan ataupun hari berikutnya harga tu boleh naik sikit lah. Sedania, okay, kita tengok Sedania. Sedania jerung dah masuk, cumanya ada pengurangan sikit lah, dia ada lepaskan dia punya ni sikit lah. Dan yang ni pun boleh hold lagi, banyak lagi dia punya saham-saham yang masih dipegang, sebab kita tengok yang color purple ni masih banyak dan besar lagi dia punya volume dia dekat situ. Yang ni cantik lah. Merah ni memang penuh, memang full terus, memang tak ada bilis. Sebenarnya bilis tu ada, tapi dia punya portion tu mungkin kecil sangat sampai tak boleh nak tulis kat sini, mungkin lah. Okey, ada soalan lain lagi? Lupa aku. Kita tengok lagi contoh lain. DGB chart dia ni. Okey, sama juga macam tadi, bila merah ni makin menurun, sama macam ni makin menurun, maksudnya banker tadi melepaskan dia orang punya pegangan, dan bila dah banyak, dan mungkin juga akan berlaku permainan
orang kata apa, news, memang harga akan turun lah, drop. Bila hijau banyak masuk ni, efek market dia akan jadi ni lah, sideways. Sebab urus niaga tu just beli satu bit, jual satu bit, jerung-jerung kecil. Bukan jerung kecil pun, ikan bilis kecil. Sama macam ni tadi juga. Hijau dan kuning, market pun bergerak macam tu sajalah. Okey, kat sini tengok. Dia ada cuba permainan dia juga kat situ. Dari kosong, merah tu tadi, daripada kosong, dia naik 0.5, naik 0.9, esoknya naik 4%, naik ke ni, terus dia naik. Tapi yang ni kira beli segera dan jual segera pada hari yang sama, sebab tu macam ada penolakan, ada orang kata apa, inverted hammer kat situ. Mengambil untung dengan kadar cepat dan jatuhlah. PIN app. Okey. Merah makin banyak. Macam cantik. Jiman DMV ni pun tak meriah mana, sebab dia punya color ni just color silver je. Kalau Jiman ni anak cantik dia color kuning tadi . Tengok bila jerung keluar dari market kan. Ini market penuh, merah penuh. Dia kurangkan sikit lagi. Dia terus kurangkan lagi. Kita tengok harga terus junam. Dan harga junam adik lah. Sampailah bila tengok hijau dengan kuning je yang ada kat sini, market tak gerak pun. Satu dot, dua dot dah. 2 dot saja. Yang ni pun dia kata panggil market slow ni yang ni. Okay, kita tengok lain lagi, kita tengok ACME. Tak ada. ACME jerung okey, boleh standby, boleh tengok hari minggu depan. Sebab saya tengok macam ada kenaikan sikit kat situ. Daripada 0% dah jadi yang ni dah jadi 1%. Kalau esoknya dia boleh naik mungkin sampai 4%, tengok lusanya berapa persen, mungkin boleh naik lah. Sebab yang ni pun ikut SOP Leska pun dah ada dah ni. 1, 2, 3, insyaAllah. Kalau lama jerung, slide nanti minta tolong share slide. Okey, insyaAllah kita recording malam ni akan kita sediakan dekat email lah nanti. Kalau lama jerung kat dalam, boleh hold long term ke macam emulus? Yes. Selagi jerung ada dalam market, harga susah nak jatuh. Kecuali jerung-jerung tadi melepaskan semua dia punya pegangan one shot. Ada hari-hari dia terus lepaskan semua. Mungkin sebab dia tengok ada saham lain yang lebih berpotensi untuk naik, dia lepaskan dekat saham A, dia pergi masuk dekat saham B. Tapi selagi saham tu ada jerung dalam tu, insyaAllah kita boleh hold. Tapi kena perhati-hati lah, kena hari-hari tengok lah saham mana yang kita hold, kita ada masuk kan. Okey, sama macam saya cerita tadi, merah ini adalah jerung. Bila kita tengok, okey, dari penuh macam ni contoh yang ni dari penuh macam ni, penuh. Tengok hari berikutnya dia punya pegangan tu macam kurang sikit. Dia punya ada orang kata apa? Ada penurunan dekat situ. Macam mana ya? Saya nak cari. Okey, dari sini nampak ada penurunan, dari sini nampak penurunan. Maksudnya jerung-jerung tak tadi dia dah mula melepaskan dia punya saham tu sikit. So indikator ni dia boleh kira berapa banyak jerung yang dah lepaskan dia punya saham tu tadi. So bila dah banyak yang lepas, biasanya kita tengok 3 hari betul-betul lah. Okey, katalah hari pertama penuh, hari kedua dah kurang sikit, hari ketiga makin kurang, insyaAllah boleh lepaskan lah tu. Contoh di sinilah. Yang ni 14, hari berikutnya adalah 11, hari terusnya adalah
6. Okey. Dan market sideways. Dan bila kita tengok lama selepas tu, 4-5 hari selepas tu, market turun lagi lah. Dan lagi berita tak baiknya, selepas je yang ni, hijau je semua. Hijau ni biasanya akan jadi market akan jadi slow dan sideways lah. Dia akan dindong-dindong kat situ, dia naik sikit, turun sikit, naik sikit, turun sikit, ataupun market terus tak bergerak. Sehinggalah ada jerung masuk balik lah. Okay, kat sini jerung, ada cubaan jerung nak masuk. Tapi saya rasa ni jerung pun tak kuat mana lah ni. Tengok dia masuk sikit sampai situ je maksimum dia pergi. Esoknya pun atau belusanya terus dia lepaskan balik ni. Okey, saya rasa slide saya pun dah habis. Cuma saya nak cerita sikit tentang ada satu lagi kalau trade biasanya kita akan menggunakan MA lah. MA ni adalah moving average. Okay, moving average ni kalau ikut sekarang dia ada 4 jenis. Yang selalu kita guna adalah MA biasa. MA biasa ni adalah moving average. Okay, dan kita ada juga exponential moving average. Okay, kita tengok dia punya setting. Contoh yang moving average ni kita menggunakan dia punya length dia. Length yang biasa digunakan adalah 20, 50, 100, 150 dan 200. Okey. Dan biasa kita ambil source dia ni adalah close. Source ni kita boleh pilih. Source ni adalah satu candle tu kita nak ambil value yang mana. Sama harga tutup dia pada hari tersebut, harga buka dia, harga paling tinggi, harga paling rendah, harga high low dibahagi 2, ataupun harga high, low, close dibahagi 3, ataupun harga semua tadi, open, high, low, close dibahagi dengan 4, ataupun EMA. EMA tadi yang exponential lah. Okay, biasanya kita ambil harga close. Kita klik OK. Yang ni pun kita set 20. Dua sama. Okay, tengok ada beza dia. Walaupun dua-dua adalah MA, dua-dua adalah menggunakan contoh candle yang ni, line yang ini, line yang diplot kat sini, dia mengambil 20 hari ke belakang punya kiraan. Dia ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampailah 20 hari ke belakang dan dibahagi dengan 20. Close tadi dia campur-campur, ambil purata. Dah belajar kan kat sekolah, harga purata, dan dia akan plotkan dia punya line tu dekat situ. Tapi tengok, MA lain dia punya kiraan dan EMA tadi dia punya kiraan pun lain. Okay, yang biasa saya guna, yang saya prefer guna pun adalah EMA. Tapi dalam Kleska punya, dalam Easy Trade punya kita punya indikator, kita ada menggunakan MA juga. Okay, sekejap saya tukar setting dia 20, 50 lawan 50 melawan 150. Okey, tukar color dia. Color merah bagi tebal sikit. 150. Okey. Okey, ini yang panggil ini pun ada satu lagi teknik yang dipanggil moving average punya teknik untuk nak tengok market ke arah mana. Okey, bila harga market yang biru, kita ambil biru tadi yang betul ke setting saya? Okey, yang biru adalah 50. Yang ni adalah 150. Okey. Bila market yang biru dia cross yang merah kat sini, biasanya market akan naik lah. Okey. Dan bila market dah cross turun kat sini contoh, biasanya market akan turun lah. Dan bila market tak ke mana-mana macam ni, kita masih tak tahu ke mana arah market tu. Kecuali bila satu hari
satu hari nanti yang biru ni akan ke arah atas dan yang merah ni ke arah bawah. Di mana titik dia orang bersilang tu nanti, kita boleh masuk kat situ. Kita boleh tengok dekat banyak chart kat sini macam tu Okey, contoh macam ni, dia dah silang biru daripada bawah, dia cross dengan merah naik atas, makin shoot naik atas. GGB dan tu. Biru dia cross merah. Biru dia cross merah ke bawah, dia naik sekejap dan dia turun. Dan selagi benda ni tak cross, susah makin ni nak naik. Dia kena yang biru ni, dia cross dulu yang merah ni ke bawah sikit macam tu. Yang biru ni naik ke atas, barulah market ni boleh naik. Contoh lagi mana kita punya saham tadi. Tengok, biru dah cross dengan merah kat sini. InsyaAllah market dah naik dan masih naik lah. Dan jika market masih lagi contoh macam tu, dia just datang, lepas tu dia touch, mungkin dia naik. Lepas tu dia turun lagi, dia touch, dia naik. So, jadi yang line biru ni tadi boleh digunakan juga sebagai line dia orang punya support lah. MA 50, cross MA berapa? Biasa saya guna 150 lah. Ada juga orang guna 200, tapi 200 tu lambat sebab mak saya problem sikit. 150 pun boleh, nak guna 200 pun boleh. Ada juga traders yang guna 200. Tapi 200 ni maksudnya bayangkan kita mengambil 200 punya candle ke belakang untuk tentukan di mana line ni akan berada. Saya gunakan EMA 50 versus dengan EMA 1. Sorry kalau mute ada. Okey, terima kasih. Kita tengok edaran. Okey, tengok dia dah cross. Dia dah cross kat sini, insya-Allah naik, market pun naik. Ini adalah teknik yang kata simple. Kalau untuk saya masa mula-mula belajar trade dulu, cikgu saya yang first dia ajar yang ni je dulu. Dah faham yang ni, insya-Allah yang lain senanglah. Ada lagi data prep. Okey, market dah cross. Naik. Tapi biasalah yang MA ni pun dia adalah delay punya indikator. Maksudnya candle tu dah siap hari ni, barulah dia tunjuk yang cross tu. Kalau nak cepat sikit, kalau dah nampak macam dekat-dekat nak cross tu, kita pergi ke time frame yang kecil sikit lah. Okey, contoh yang ni, biru ni dia cross yang merah ke bawah kan. Okey, market pun turun. Tapi tengok yang ni, turun mendadak kan. Ni turun mendadak. Tapi biru belum cross lagi sebab dia delay. Tengok ni. Dia dah turun mendadak tapi biru duduk atas ni lagi. Dia dah hampir-hampir nak cross. Tengok naik balik. Tapi tengok dekat sini biru dia cross merah. Market pun naik. Shoot naik. Boleh dikatakan kebanyakan chart akan guna macam tu lah. Okay, kita tengok kat mana dia punya titik cross dia. Okay, kat sini. Ni kata andai ku tahu masa ni dia nak cross Ogos tahun lepas, mana kita dah lepas COVID tahun lepas, kalau belilah saham ni, kalau kalau belilah saham ni, insyaAllah naik. Sebab masa tu adalah titik dia orang punya cross dia. Okay, masa ni dia cross turun, market turun lagi, turun sampai sini, sampai dia cross balik. Okey, kalau kita kecilkan MA, boleh guna 5, ada orang guna 15, tapi kita akan dapat, okey contoh, kita akan dapat false signal yang kerap. Lagi kecil benda ni, contoh kita guna 5, lagi kerap dia tercross. Tengok, ni dia cross berapa kali. Ni sekali, ni beberapa ratus kali. Jadi bila dia kerap sangat, kita tak tahu betul kan ni? Betul ke dia nak cross ni? Betul ke dia sekadar force punya signal? Tengok kat sini.
Sebab tu selalu biasa saya gunakan 50 lah. Ada juga yang menggunakan 20. Saya rasa kalau 20 dia lebih ni lah. Tapi 20 biasa kita boleh guna Bollinger Band. Sebab Bollinger Band memang dah pakai 20. Ni line 20. Line tengah dia, dekat-dekat lah. Sebab yang ni MA. Bollinger Band dia pakai MA. Selagi sorry for signal. Okay, selagi dua signal ini gap besar masih uptrend. Yes, selagi signal ni gap dia ada, itu adalah uptrend. Cumanya, okay, contoh macam ni, dia ada, saya matikan ini. Dia ada, kata apa, mana kita masuk, contohlah kita masuk dari bawah tadi, kita terus tamak. Tengok, dia belum cross lagi, terus untuk turun, tapi dia punya penurunan tu dah banyak sangat. Takkan kita nak menanggung kerugian dari situ kan. Padahalnya kita dah boleh untung banyak lah. Tapi sebab MA ni mana-mana indikator pun memang dia lagging, dia lambat lah. Sebab bila market dah close dulu baru dia orang buat kiraan berapa dia punya line tu untuk patut dia orang paparkan kat sini. Okey, dan satu lagi, sekejap saya clear ni dulu. Tolonglah mouse. Hari ni jugalah dia nak buat problem. Okey, dan saya ada satu lagi MA yang biasa kita gunakan MA 100. Okey, MA 100 ni biasa kita guna sebagai line orang kata apa, line support. Okey, tengok kat sini. Market naik, dia turun dan dia junam, biasanya dia akan menghampiri line support tadi. Saya rasa malam kelas yang sebelum ni kot, kelas support resistance kot sebelum ni ada ajar pasal benda ni juga. Kita menggunakan MA sebagai tempat untuk kita set kita punya line support. Contoh macam kita tengah in position, market tengah turun lagi, kita sejauh mana kita nak hold benda tu. Okey, contoh kita letak stop loss kita dekat bawah line merah tadi. So kalau dalam kes ni kita punya stop loss tak kena lah. Dan alhamdulillah besoknya market tu naik balik dan mungkin kita boleh cover loss kita lah. Dan mungkin boleh untung balik lah. Okay, kita tengok line punya. Okay, tengok. Line 100 tadi, dia boleh digunakan sebagai kita punya line support. Ni tengok, dia dah guna line support. Tapi macam ni tak cantik. Bila dia dah turun dan dia bermain-main di line ni, dan kalau kata selepas ni dia turun lagi bawah dari line merah ni kan line merah, dia turun lagi line merah, maksudnya market nak turun lah. Maksudnya line 100 ni dah tak boleh menampung dia punya, tak boleh nak hold lah dia punya penurunan tu tadi. Okey, indie apa yang leading yang patut kita tengok dahulu. Okey, tak, buat masa ni memang tak ada indie yang leading. Kalau ada indie yang leading, maksudnya kita boleh predict market. Contoh macam indie A kata okey market tengah nak naik. Confirm ramai orang akan guna indie tu dan masuk market lah. Okey, apa beza EMA dengan MA? Okey, MA adalah moving average. Maksudnya dia kira berapa bilangan candle ke belakang yang kita boleh setting kat situ, contoh 20, 30, dan dia akan ambil average. Exponential macam kita tahu dia adalah exponential ni ada kata apa? Accumulate punya price dan dibahagi dengan berapa bilangan candle yang kita set tu tadi juga. Beza dia sikit je, tapi dalam kiraan macam saya tunjuk tadi, dia akan ada dia punya, okay, contoh yang ni saya set 100, yang MA ni pun saya set 100 juga. Dia akan menghasilkan dua line yang berbeza. Line dia kadang-kadang macam ni sebab dia punya harga tak beza banyak kan. Jadi harga dia lebih kurang je. Tapi bila ada perubahan besar, harga pun akan ada perbezaan lah. Tengok ada orang prefer guna EMA, ada orang guna prefer MA. MA ni yang dia punya datuk dia lah. Yang first orang guna adalah MA lah. EMA ni adalah kiraan terbaru, bukan terbaru lah.
yang di modify. Okey, ada apa-apa soalan lagi kan? Dah pukul 11 malam. Saya cuma nak share pasal MA ni tadi lah. Okey, indikator ni untuk yang subscribe, saya rasa dia boleh support sampai 5 indikator. Saya tengok sini, upgrade kan. Okey, 5 indikator untuk satu chart. Yang ambil yang basic memang tak ada lah. Yang basic dia support 2 ataupun 3 saja indikator. Tak ada tulis. Yang basic saya rasa 2 ataupun 3 indikator. Yang pro macam saya ambil yang paling murah itu adalah 5 indikator. Sebenarnya kalau nak jimat, kalau siapa-siapa yang belum ada akaun berbayar, akaun trading berbayar, saya cadangkan ambil akaun premium dan kongsi 5 orang. Sebab chart ini boleh support sehingga 5 orang. Sekejap saya tengok kat mana dia cakap 5 orang. 12 customer baca. Kat mana dia tulis? Okey, di sini. 5 device yang berbeza boleh login pada masa yang sama. So account pro macam saya boleh login untuk satu device sajalah. Contoh sekarang saya login dekat desktop. Bila saya login dekat handphone, yang kat sini akan dipaksa untuk log off lah. Jika account pro plus, dia akan support 2. So boleh saya run dua-dua. Account premium boleh support sampai 5. So jika ada sesiapa yang belum ada account, boleh buka trade dekat group Easy Trade dan tanya siapa yang nak kongsi, jom kongsi. Sebab ini adalah jauh lebih murah lah. Contoh sekarang harga dia 599. Calculator 599 tambah dengan $1 untuk $12 untuk live data, dia akan jadi $611 lah. Bahagi dengan 5 orang, dia cuma $122 per orang. Berbanding dengan ambil yang pro tadi, $155. Kalau kali dengan sekarang punya conversion rate, saya rasa dalam 4.2, lebih kurang dalam 500 untuk setahun lah. Ni kita kira setahun kan. Kalau yang ni saya rasa dah dekat 155 tambah 12 untuk live data kali dengan 4.2, saya rasa dalam 700. Beza banyak Yang tadi 500 lebih, yang ni dalam 700. Tapi awak tengok dia punya kelebihan dia. Okey, account plus yang ni semua ada. Chart untuk satu tab, yang ni pro dia support 2 je, yang ni boleh pergi sampai 8. Device 5. Okey, yang ni numbers of save chart layout, yang ni 5, yang ni unlimited. Boleh nampak kat situ. Okey, betul. Yang basic ni boleh support 3 je. Okey, indikator sekejap. Indikator dia boleh support, kalau tak silap yang ni 15 kot. Okey, yang ni indikator on indikator. Okey, untuk orang yang betul-betul nak buat kajian pasal indikator ni, kalau you nak tahu, ada indikator yang boleh combine dengan indikator lain dalam chart yang sama. Contoh RSI, kita combine dengan MACD, kita combine dengan ni apa semua, dia boleh paparkan dalam satu chart. Tapi kalau untuk account pro, dia boleh guna satu je lah, dia tak boleh combine. Tapi kalau yang premium tadi, dia boleh combine 24 indikator dalam satu. Saya tunjuk kat bawah ni. Mana tadi? Contoh RSI. Okey, kita boleh masukkan MACD punya indikator dalam ni. Dia boleh combine sekali dalam ni. Tapi saya tak boleh nak tunjuk contoh sebab saya ambil yang pro saja. So kalau untuk orang yang nak buat analisa betul-betul, dia orang boleh nampak, okey, Bollinger Band, sini dah cross, sini dah cross, sini dah menunjukkan kenaikan. Maksudnya lagi tepat dia orang punya bacaan nanti. Sebab dia boleh support sampai sehingga 24 indikator yang digabungkan. Dan ini adalah jumlah indikator yang kita boleh add dalam satu chart lah. Macam saya boleh add 1, 2, 3 dan saya boleh tambah 2 je lah lagi. Tapi untuk yang just nak biasa-biasa,
pakai yang Pro pun dah okey, sebab indikator easy trade cuma menggunakan 1, 2, 3, maksimum 3 saja indikator yang kata betul-betul berguna lah. Yang lain tu sebagai support saja. Okey, boleh faham situ Dan banyaklah boleh tengok dekat sini, dekat dia punya plan ni banyaklah yang apa yang premium ni support berbanding dengan apa yang kita dapat jika kita langgan Pro sahaja. Saya punya subscription pun nak tamat dah. Ingat bulan 8 nanti kot. So mungkin saya akan upgrade ke yang 599 ni nantilah. Dan kalau tunggu hujung tahun, biasanya TradingView dia akan buat Black Friday punya sale untuk hari Christmas, kadang-kadang ada dia orang punya hari Thanksgiving ke apa. Kawan saya pernah dapat yang ni harga 399. Bayangkan dia orang punya penjimatan banyak-banyak lah, $200 penjimatan. So dia punya harga untuk satu lesen tu baru ingat dalam 200 lebih plus macam tu saja. Okey, itu salah satulah perkongsian saya pasal indikator. Ada apa-apa soalan lagi sebelum saya tutup majlis? Dah 11:06 lah. Okey, yang logo ni kita ada dulu pernah ada Islamic punya, sekejap saya Google sekejap. Kat mana saya tulis itu? Dulu ada satu developer ni, dia orang buat Islamic untuk patuh syariah. Ini logo ni untuk saham yang patuh syariah. Cuba bagi saya satu contoh saham yang tak patuh syariah. Bila kita tekan yang tu, yang logo ni pun hilang. Islamic. Ada Tome. Tome tak patuh syariah. Tome tak patut syariah sebab tak ada logo tadi tu. Okey, Pineapple ada, Dataprep ada, Edaran ada, semua ada ke sini Tome tak ada. Jadi kita sebagai umat Islam dilarang dilarang beli Tome. BJ Corp. BJ Corp pun tak ada. Yang ni dululah saya install dan alhamdulillah sampai sekarang boleh guna. Tapi hari tu saya dah bagi link untuk install dan dia punya developer tu message error kat situ. Dia kata developer tu dah expire lah, dah tak continue dia punya application tu. Jadi saya pun tak tahu dengan link terbaru, mungkin dia ada bagi kat tempat lain. InsyaAllah kalau ada dia pakai extension untuk Chrome dan untuk TV di apps lah. InsyaAllah kalau ada link dia, kita akan share dekat grup ni lah, grup Easy Trade. Okey, ada apa-apa? Last soalan kalau ada. Dah 11:06 dah. Oh, syariah. Nama-nama dia syariah compliance extension. Tapi link tu dah expired, dah tak boleh klik lah. Okey. InsyaAllah saya halalkan semua ilmu yang saya ajar malam ni dan minta maaf atas segala kekurangan. Saya pun dah lama sebenarnya tak mengajar. Banyak orang kata bergugup kat situ, banyak error di mana-mana. Maafkan saya tak sempurna mana. Saya cuma berkongsi lah apa yang saya tahu dan apa yang saya faham tentang TradingView dan indikator yang tim kita selalu guna dan insyaAllah berguna pakailah macam yang beberapa indikator yang kita share malam ni. Okey, kita sudahi majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Semoga ilmu kita ni bermanfaat dan boleh diguna pakai dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.